Masih, Bang. Damaian milik kita bersama, amanah bangsa junjung selamanya. Yes. Abadikanlah jiwa dan ragamu, teguh sinar cahaya, satukan jiwa. Itu masuk NN kata yang bukan Api cinta di hati pada setiap insan sana ini. kita gapai Sini. Nih. Oke. Tak keluar lagi nih. mekadi persada, satu Gini enggak? satu hati Itu dia nak pilih kan. untukmu pertiwi. Sana. Di mana bumi berhijau, di situ Sini. langit dijunjung. Dulu deh. Dulu sini nih. Ini nubus nih. Ke sana. Sini. Iya. Tapi panas yang bersihnya. Coba dipakai tadi dulu. Ini bunyi. Itu tuh lagi. Tadi tak masuk lagi kan? Yuk, kita on lagi buat apa kita on. Foto nih. Kita gunakan. Oke deh. Oke. Kita cekak. Boleh. Boleh. Dia kan. Oke. Baik.
jelata sehati sejiwa. Tetapkan hati pada si pertiwi, oh belia. Menjadi inspirasi dunia kini, anak muda berjiwa merdeka. Bangunlah anak muda, kita bersiap siaga, berjuang walau perlahan ke arah masa depan. Jangan pernah kau lupakan Ilahi yang mencurahi negara nan warisan yang penuh mekar harmoni. Mari kita berlari menuju kejayaan yang harus dikecapi. Semangat anak watan, walau terik dan hujan, emas di negeri rantauan, biar ribut dan tapan, Malaysiaku dalam ingatan. Walaupun di mana kau berada, jauh merentas benua, gagah berdiri di mata dunia, kau kibarkan bendera. Bangkit dan maju langkah ke hadapan, anak muda. Semakan bumi dengan kemajuan yang jelata sehati sejiwa. Tetapkan hati pada si pertiwi, oh belia. Menjadi inspirasi dunia kini, anak muda berjiwa merdeka. Setiap satu belia penuh semangat mengalir, kalau tumpah darahnya kan tetap di tanah air. Ilmu terus dicerna di desa atau kota, cabar darah yang muda untuk merdekakan minda. Demi masa depan gilang gemilang dan juga kesejahteraan dan kemurnian yang sentosa. Dalam zahir batin kita setiap saat berdetik, menjanjikan cita-cita kawan kompatriotik. Walaupun halangan kau hadapi, teguhkan hati kekal berdiri. Gigi berjaya di Malaysia, kau kibarkan bendera. Bangkit dan maju langkah ke hadapan, anak muda. Bangkitlah anak muda, Semakan bumi dengan kemajuan yang jelata sehati sejiwa. Tetapkan hati pada si pertiwi, oh belia. tetapkan hatimu. Menjadi inspirasi dunia kini, anak muda berjiwa merdeka. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Sehati dan sejiwa, La 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 la. anak muda berjiwa merdeka. Okey kan? Banyak masuk dah. Suruh dia cakap, suruh dia cakap. Suruh dia cakap. Tak, dia delay. Tak ada. Tak ada Sekejap. Saya outputkan juga. Tak ada Kenapa tak? Ini apa ni?
Nak gila aku. Sekejap. Ya. Ini. Sini sikit. Tak, dah betul tadi. Sini sikit. Okey. Tapi speaker tak dengar. Okay. Suara N. In ke tak? Suara N je dengar. Aneh. Okey, kita cuba lagi. Oh, suara dah okey, Alhamdulillah. Baik, okey, kita biasa tuan-tuan, biasa. Ini biasa. Alright. Okey. Boleh dengar. Okey, alhamdulillah. Kita bersiaran secara langsung di Parsel F, bangunan F10 Putrajaya tingkat 6 di bilik mesyuarat utama. Alhamdulillah, hari ini 27 Januari 2020. Selesai, kita ada lagi 4 hari untuk kita sama-sama menyambut Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan kita yang ke-63 dan Hari Malaysia yang ke-57. Ya. Alhamdulillah. Jadi dia tadi ya sebab habis tolak dia tak di sini. Alright. Tak apa tuan-tuan, kita masih lagi dalam mood cubaan. Sebentar lagi kita akan bersama-sama dengan Datuk Haji Zulkifli Abdul Malik. Kita punya penceramah undangan kita untuk program kita pada pagi ini dengan tajuk bual bicara kita Bushido Spirit dalam konsep bernegara di Malaysia. Bernegara di Malaysia. Jadi sebelum kita ini dah okey. Ni ada okey. Tiba-tiba. Tak, itu center kat sana. Ikut. Okey. Alright. Boleh. Okey, tak apa. Kita cuba lagi. Okey, masuk lagi, ada lagi. Ada lagi. Oh, ini semua masuk sebab dia dah tolak kan. Sebab kita dah center ke sini. Tak apa. Jadi kita teruskan lagi masuk. Saudara-saudari yang dimati Allah SWT, alhamdulillah, syukur kita terhadap Allah SWT dapat kita pada pagi ini dalam satu majlis ilmu. Yang akan kita bersiaran secara langsung sekejap masa lagi bersama dengan penceramah jemputan kita. Saya akan kenalkan penceramah kita Datuk Haji Zulkifli Abdul Malik sebentar saja lagi. Sambil-sambil itu tuan-tuan, kita berceloteh sekejap bercerita. Kita bercerita tentang Bushido Spirit dalam konsep bernegara di Malaysia. Sebab tadi dah buat. Cik Lee kena sini. Cik Lee ke sini sebenarnya. Kamera kat sini. Bukan. Ini sini. Dah betul tadi. Tak, ini dah okey.
Tak, dia sedih. Tak. N tadi dah okey sebab kat sini, Cik Lee kena kat sini. Itu yang betul tadi. Kalau Hafiz tolak ke sana, dia terus ingat ke sini. Yang tadi. Okey, ni. Ni yang tadi dah okey kat sini. Betul. Alright. Kamera bagi tengah sikit, tak nampak muka moderator. Ya, Encik Chan Kok Wei ya. Cik Lee jangan malu-malu ya, tak ada malu insya-Allah. Dia biasa kita dah biasa live secara bersemuka, tiba-tiba kita nak apa secara live bercakap dengan kamera lain sikit tuan. Kita pun tak nampak. InsyaAllah kita nampak, kita dapat rasa aura pendengar-pendengar kita, penonton-penonton kita. Tuan-tuan puan, kita masih lagi tempoh perjumpaan ya, tempoh perjumpaan. Kita masih tengah set up lagi, tak apa, it's okay. Sebab kita akan bermula sebentar saja lagi bersama dengan penceramah jemputan kita. Saya ulang lagi, yang berbahagia Datuk Haji Zulkifli Abdul Malik. Sambil-sambil tu saya nak bercerita sikit tentang, bila cerita tentang Bushido Spirit dalam konsep bernegara di Malaysia. Bila sebut bernegara, saya teringat satu cerita yang mana yang pernah dikongsikan oleh penceramah jemputan yang lepas. Bila tanya tentang apa yang dimaksudkan dengan patriotisme, bagaimana wujudnya perkataan patriotisme, ia lebih disebut tentang bernegara tadi. Rupanya patriotisme ini tuan-tuan wujud pada kurun ke-15, semasa ketika itu wujudnya negara-negara seperti Germany, Itali dan sebagainya. Dan pada itulah barulah wujud perkataan patriotik itu. Bermaksud tuan-tuan, apabila dah mula ada persepadanan, bermula ada negara, barulah timbul perasaan semangat sayang pada tanah air, cintakan pada negara, yang dipanggil patriotisme. Itu sedikit sebanyaklah. Jadi kita lihat ramai hari ini bersama-sama dengan saya insya-Allah secara live di live Facebook iLeague iLeague. Ya, 1000 kali tadi Cik Lee insya-Allah kita cuba. Ramai Untuk makluman juga para pendengar, mereka-mereka yang berada di luar sana, pagi ini kita bersiaran secara langsung bersempena dengan perhimpunan bulanan iLeague bilangan 3 tahun 2020. Dan bersama-sama dengan Cik Lee pada pagi ini secara live di Kem Wawasan Negara, seluruh negara, di Akademi Kenegaraan dan juga alumni daripada Malaysia Future Leaders School, alumni daripada Universiti Sains Islam Malaysia, daripada pun ada kaki tangan kata kerajaan, sahabat-sahabat kita daripada JPJ pun ada. Saya dapat mesej daripada JPJ tengah jaga kaunter, sempat tengok Facebook, insya-Allah. Tak apa, dengar je pasang live, dengar suara, tak pandang saya pun tak apa. Jadi dengar. Kita dapat sedikit ilmu daripada perkongsian tajuk Bushido Spirit dalam konsep bernegara. Jadi kita berehat seketika, kita dengar dulu lagu, muzik Kita dengar dulu muzik. Kita akan sambung, kita akan kembali selepas ini. Terima kasih. Sayang anak Malaysia, sayang anak Malaysia, sayang anak Malaysia, sayang anak Malaysia.
mewah, hasil melimpah. Siapa rajin hidup mewah? Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Melayu, Cina, Iban, India, Kadasan Portugis pun ada. semua kaya dengan budaya. Di bawah kibaran satu bendera. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Hujan emas di negeri orang. Hujan batu di negeri kita. Walaupun cantik negeri orang, Tentunya Malaysia cantik lagi. Melayu, Cina, Iban, India, Kadasan Portugis pun ada. Semua kaya dengan budaya. Di bawah kibaran satu bendera. Saya anak Malaysia. 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 Pada pagi ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala 27 Ogos 2020 kita dapat bersama-sama dengan yang berbahagia Datuk Haji Zulkifli Abdul Malik. Kita jemput khas. Datuk, apa khabar, Datuk? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pagi ni, Datuk, tadi saya ada sikit berceloteh dengan pendengar-pendengar. Untuk makluman sebelum tu, saya bersama-sama saya hari ini Datuk Zul. Saya kenalkan diri saya kenalkan dengan pantun tu. Saya dapat pantun ya. Baju dipakai baju basah, baju dibasuh air perigi. Nama diberi Hazli Hamzah. Orangnya comel dan baik hati. Alhamdulillah. Kena dengan nama tu. Tepuk sikit tu. Sebab biasa kita kalau dekat audio ni, apa kita nampak orang tu Ini kita dua orang dalam kamera. Tapi walaupun bagaimana pun tu, pagi ni saya nak maklumkan juga tidak kurang 500 orang yang menonton kita secara live. Mereka-mereka ini yang berada di kem wawasan negara, dia berkumpul satu kumpulan walaupun satu kamera, tapi lebih kurang 30 hingga 40 orang. Dan di sebelah saya tu lebih kurang dalam 60 orang yang menyaksikan kita secara live. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, kita teruskan dengan program kita pada pagi ini bicara ilmu dengan tajuk Bushido Spirit dalam konsep bernegara di Malaysia. Betul. Jadi sebelum saya serahkan, saya tanya, kita berbual dengan lebih lanjut dengan Datuk Haji Zulkifli Abdul Malik. Suka sini saya nak perkenalkan sikit kepada audien, kepada pendengar di luar sana. Datuk Haji Zulkifli Abdul Malik dilahirkan pada 11 Julai 1962, mana tahun ni 58 tahun tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masih lagi sihat bertenaga, insya-Allah. InsyaAllah. Dilahirkan di Singapura, asal daripada Merlimau Pahang. Bersekolah di sekolah rendah jenis kebangsaan tu. Ya. Di Petaling Jaya dan juga sekolah menengah jenis kebangsaan di Petaling Jaya.
Matrikulasi Universiti Kebangsaan Malaysia dan merupakan graduate daripada Sarjana Muda Perdagangan Universiti Hitotsubashi Jepun. Ini Datuk merupakan kumpulan pertama pelajar di bawah Dasar Pandang ke Timur. Alhamdulillah. Itulah tu. Saya bila sebut Dasar Pandang ke Timur, saya teringat dulu-dulu kita pernah ada cerita Shogun Samurai kan. Saya masih lagi ingat yang nama pelakon tu. Zubei Yuneki yang mata sebiji tu. Jadi siapa yang ingat cerita tu hari ni semua dah tua tu. Jadi saya baca sikit lagi tu. Saya cuma nak berkongsi kat sini antara benda-benda menarik tentang diri Datuk Haji Zul ini. Kita lihat jawatan beliau sekarang merupakan pengurusi ahli lembaga pengelola di Pusat Bahasa Teikyo, anak syarikat kumpulan Universiti Tokyo. Pengalaman kerja macam-macam. Kalau tengok kat sini tuan-tuan puan-puan, saudara-saudari, memang sangat banyak, sangat menarik. Mungkin kita akan dengar untuk kita orang kata apa, pusingan yang pertama tu Ya. Boleh tu secara ringkas je tu. Boleh tu kenalkan Ya, diri. insyaAllah. Okey. Terima kasih pengacara majlis dan saya ucapkan terima kasih lah pada pihak iLead kerana sudi menyebut saya pada pagi ini untuk berkongsi. Tak ada niat nak mengajar, sekadar berkongsi ilmu yang ada dan tahu dapat dimanfaatkan. Sebagaimana yang terkenalkan, nama saya Zulkifli, memang berasal dari Melaka dan dibesarkan di Petaling Jaya. Saya anak setinggan. Bapa saya bekerja di sebuah kilang Jepun di Petaling Jaya ketika itu dan dia merupakan salah seorang yang mula-mula buka kawasan setinggan Kampung Medan di Celang Kelang Lama. Jadi saya faham erti kemiskinan, saya faham apa erti susah dan walaupun bapa saya belajar darjah 2, mak saya buta huruf, tapi alhamdulillah semua adik-beradik saya keluar universiti. Saya ingat lagi bila adik bongsu saya keluar universiti, utusan Malaysia datang interview kerana jarang anak setinggan 5 orang boleh graduate kan. Alhamdulillah sebab bapa saya kata perkara yang boleh mengubah nasib bangsa atau nasib diri kita ialah pelajaran. So dengan pelajaran saja kita boleh ubah nasib kita. Alhamdulillah dengan cara didikan yang mereka berikan, walaupun ibu saya buta huruf tapi alhamdulillah kami semua dididik dengan baik. Dan antara pesanan bapa saya selalu dia kata jangan ambil rasuah, itu paling penting dia sebut tu. Sebab saya salah satu pekerjaan saya lah dengan perbankan. Saya jadi ahli perbankan lebih 15 tahun. Dia kata walau RM10 kau ambil, kalau dimakan jadi darah daging anak cucu kata dia. So elakkan daripada rasuah. Jadi sikit tentang diri saya setelah saya tamat pengajian di UKM matrikulasi, saya melanjutkan pelajaran ke Jepun. Alhamdulillah dapat masuk business school yang terulung di Jepun iaitu Hitotsubashi University. Dan setelah tamat 4 tahun belajar di sana dalam bidang ekonomi pengangkutan, saya bekerja dengan sebuah bank. Sebenarnya pada tahun 3 saya belajar je dah dapat 7 offer bekerja dah. Bukan sebab saya bagus, sebab universiti saya bagus. Jadinya dapat 7 offer dan saya memilih untuk bekerja dengan Yasuda Trust Bank yang mana sekarang dikenali sebagai Mizuho Trust Bank, merupakan grup perbankan terbesar di Jepun. Alhamdulillah saya merupakan anak Melayu utama lah yang dapat bekerja di bank yang sebesar tu. Dan dari situ juga saya mula mengorak langkah perniagaan demi perniagaan. Saya terlibat lebih 14 jenis perniagaan. Alhamdulillah kebanyakan perniagaan saya berkaitan dengan syarikat Jepun lah, sesama dengan syarikat Jepun. Dan yang saya pun tak sangka pada tahun 2018 saya diberi anugerah Order of Rising Sun dari Maharaja Jepun. 2018 itu mungkin mereka penilaian mereka saya pun tak tahu. Dan itulah yang diberi. Saya pun agak terperanjat bila menerima anugerah Maharaja Jepun tahun 2018. Ini sangat besar anugerah. Bagi saya ini merupakan tanpa Dasar Pandang ke Timur, tanpa wawasan kerajaan dan juga tajaan JPA tak mungkin saya boleh berada di mana tahap saya hari ini. Ini semua kerana apa yang kerajaan peruntukkan untuk kita, menyebabkan kita walaupun anak setinggan, kita masih boleh berubah dan berjaya dalam hidup. Saya ucapkan terima kasih kepada kerajaan dan kebetulan pada kali ini kita bercakap pasal kenegaraan bersempena dengan bulan Merdeka ni. Dan saya diberi tema Bushido sebagai tema untuk kita berbual. Kalau diizinkan, bolehkah saya mulakan? Boleh tu, teruskan tu. Boleh ya? Okey, ini saya mulakan lah. Jadi saya nak share skrin sikit.
So bila sebut Bushido ni, sebenarnya Bushido ni more for the warrior lah, the way of life atau code of ethic untuk para samurai. Okay, mungkin sebelum zaman Meiji atau sebelum daripada tu, Jepun ni banyak tribe, dia banyak puak-puak, suku-suku, yang mana setiap suku-suku ni merupakan mereka yang punya kumpulan yang besar dan mereka didukung oleh para samurai mereka. Tadi katakan tentera dia orang lah, dia punya tentera. Dan untuk memastikan bahawa mereka berkhidmat dengan baik, maka diwujudkanlah code of ethic di kalangan mereka. Dan nampak gayanya code of ethic mereka ni agak sekata, walau di mana pun lebih kurang sama aja. Ada yang 8, ada yang 7, ada yang 9. Tapi macam mana pun setiap kumpulan ni, puak-puak ni memang ada code of ethic masing-masing. Bagi saya boleh katakan ini rukun lah. Macam kita ada rukun negara, kita ada rukun iman, rukun Islam sebagainya, dan Bushido ni dianggap sebagai rukun atau code of ethic untuk para samurai. Sebab samurai ni dia ada license to kill, maknanya dia boleh pegang pedang. Pedang samurai tu kat sword tu, pedang tu memang boleh membunuh orang. Maka kalau tak diberi undang-undang, maka mereka takut nanti disalahgunakan senjata yang diberi pada mereka ketika mereka menjalankan tugas. Maka code of ethic tu diperjelaskan oleh semua orang, dan ketika mereka nak membunuh ke atau nak menjalankan tugas mereka, mereka harus ada satu rukun yang betul. Dan saya lihat bila saya kaji semula etika atau prinsip Bushido ni, dia tak lari dari beberapa perkara ni lah. Bila saya lihat ni, saya ambil 9 daripada dia. Cuma banyak kita boleh belajar daripada code of ethic Bushido ni. Dan setiap benda yang saya tulis di sini, semua saya rasa tak ada benda yang tak baik lah. Semuanya yang baik-baik. Kalau daripada sudut Islam pun memang very Islamic lah. Kita pun memang menjalani ataupun buat perkara-perkara ni. Jadi tak salah lah kalau kata bukan kita nak mengagungkan Bushido spirit, tidak. Tetapi kita boleh mungkin terap ataupun meniru apa yang terbaik apa yang mereka lakukan, kerana mereka ada result. Okay? Kita nampak resultnya ialah satu ketika mereka menjadi kuasa tentera yang besar di Asia, hingga dia menakluk China, Korea, sampailah ke Singapura. Mereka boleh menakluki tu. Maknanya dia kuasa besar dari segi ketenteraan. Dan mereka berpegang kepada Bushido juga. Tapi hari ini mereka bertukar menjadi kuasa besar ekonomi dan juga masih mengekalkan prinsip Bushido dalam gaya hidup mereka dan juga apa yang mereka lakukan. Jadi saya nak sentuh sedikit sebanyak. Dulu kalau bila sebut Bushido aja, dia punya code of ethic dia biasanya dia banyak kepada ketenteraan. Dari segi loyalty, macam loyalty, kesetiaan. Kesetiaan dia tu memang tak berbelah bagi, dan mereka hingga sanggup membunuh diri, harakiri atau potong perut tu, jika mereka tidak berjaya melunaskan ataupun menjalankan satu misi yang telah diberi pada mereka sampai tahap tu. Dan bila saya lihatkan harakiri punya konsep ni, dan mereka meninggal ataupun mereka mati dalam keadaan dihormati. Bila harakiri ni bukan bunuh diri, kalau dalam konsep Islam bunuh diri ni haram dan tidak langsung kita hormati, tetapi dalam konsep Bushido, harakiri ini menunjukkan mereka they take the responsibility, dia ambil tanggungjawab, dan bila mereka tak dapat menyelesaikan mereka punya misi, maka mereka akan ambil jiwa dan raga sendiri. Dan ini berlaku bila sampai tahap yang mana walaupun tidak membunuh diri, contohnya bila ada satu syarikat atau organisasi yang mananya menjalankan satu benda yang dikatakan menyalahi undang-undang ataupun menyebabkan kemusnahan, maka ketua syarikat tu akan meletak jawatan. Itu contoh, walaupun dia tak tumpuk dia, tapi dia mengambil tanggungjawab dan mereka meletak jawatan. Contoh very simple, saya pernah yang terkini yang saya dengar lah, bahawa satu ketika tu ada pertandingan untuk mereka cipta logo Olimpik 2020. Maka setelah dipilih, dapatlah satu pemenang. Tiba-tiba ada satu klaim daripada Perancis ke mana, luar negara, mengatakan itu mirip satu logo yang pernah ada orang lain cipta. Maka disebabkan tu terpaksalah ditukar sikit logo tu, dan yang menariknya Menteri Sukan letak jawatan.
Sebenarnya Menteri Sukan tak salah pun kan, tetapi dia sampai tahap Menteri Sukan tu letak jawatan disebabkan kesilapan yang dibuat oleh anak buah dia sendiri. Jadi ini satu konsep menunjukkan dia punya menunjukkan kesetiaan dia kepada organisasi. Dia will take responsibility, mereka ambil tanggungjawab atas kesilapan yang dibuat oleh anak buah sendiri. Begitu juga dalam konteks hari ini saya nampak ada juga pelajar-pelajar yang dilihat membunuh diri bila tidak dapat masuk ke universiti yang mereka ingin masuk. Yang mana mungkin dia telah berjanji dengan family pun dah berusaha berbagai untuk mereka menghadapi peperiksaan, dan mereka bila tak berjaya mereka pun bunuh diri. Tapi bila mereka tu meninggal, tak adalah pula dikatakan sebagai benda yang tak baik. Bagi orang Jepun, dia kata itu dia take dia punya responsibility and dia integrity dia, dari situ dia ambil diri dia sendiri. Itu tak perlu kita copy lah, kita perlu copy. Cuma saya nak dari konteks kesetiaan sampai ke tahap tu, mereka menunjukkan kesetiaan mereka kepada suatu organisasi, negara dan juga kepada keluarga. Ya. Begitu kalau anda berkesempatan pergi ke Kagoshima, ada satu muzium di mana tempat anak-anak muda ni berlepas untuk perang dunia pertama tu. Mereka nak memerangi Pearl Harbor. Di situ dia berkumpul sebelum mereka berangkat. Bila saya pergi tempat tu, saya lihat walaupun ada di kalangan meninggalkan nota-nota betapa mereka sedih kerana mereka tahu untuk dia orang punya so-called kamikaze ni ataupun yang panggil misi berani mati tu, mereka akan meninggalkan keluarga mereka. Tapi saya dapat lihat macam mana anak-anak muda ni walaupun dalam kesedihan menulis betapa mereka buat ini kerana demi kesetiaan kepada raja dan negara mereka sampai ke tahap tu. Dan mereka umur bukanlah banyak sangat, ada yang umur 20 tahun, 19 tahun, 21 tahun. Semua anak-anak muda yang telah terpilih untuk kamikaze untuk menyerang Pearl Harbor itu. Dan saya dapat lihat juga macam mana ibu bapa menulis nota-nota bersyukur kerana anak mereka terpilih di kalangan anak-anak yang lain untuk serangan tersebut. Jadi ini semua semangat kesetiaan ini yang memang kita tak pula buat sampai kata program berani mati. Sebenarnya the spirit of kesetiaan tu harus ada di kalangan kita, terutama kepada raja dan negara, kepada masyarakat umum dan juga pada keluarga sendiri. Ini satu prinsip yang saya rasa amat baik untuk kita ikuti. Jadi saya balik pada keadilan. Keadilan, keberanian, belas kasihan, kesopanan, kejujuran, keikhlasan, hormat. Bila saya tengok perkataan hormat ni, dia bukan sekadar hormat kerana orang tu ada pangkat. Hormat kerana orang tu lebih tua dari kita, tidak. Dalam konteks orang Jepun, Bushido spirit ni, hormat tu tak kira. Dia kata sesama manusia dan juga pada alam semula jadi. Ini konteks ni yang saya rasa kadang-kadang kita hormat, tetapi kita memilih-milih untuk menghormati seseorang ataupun pangkat seseorang. Tetapi dalam konteks Jepun, hormat ni bukan sekadar menghormati kerana orang tu lebih tua dari kita, tetapi kerana sesama, atas asas sesama insan dan juga menghormati alam semula jadi. Ini satu konteks yang saya sangat menarik harus kita perhatikan atau kita beratkan. Contohnya, kalau kita dengan kawan-kawan seangkatan, kita tak adalah tunduk hormat. Tapi kalau dengan orang tua, mungkin kita bersalaman, kita cium tangan dan sebagainya kerana dia lebih tua dari kita. Tetapi dalam konteks Jepun, tunduk Jepun tu, dia tak kira dengan budak kecil ke, dengan sebaya ke, dengan orang tua ke, sama je. Dia akan tunduk pada segala-galanya, pada sesama insan, tanpa mengira orang tu lebih tinggi darjatnya atau pangkatnya atau umurnya. Ini konteks ni yang saya tekankan. Jadi hormat kepada alam semula jadi. Salah satu benda yang saya suka tekankan di sini ialah macam mana kita bertanggungjawab untuk menjaga alam semula jadi. Jadi kalau kita pergi Jepun negara maju. Mereka telah melangkaui industri 4.0, sekarang dah masuk society 5.0. Tapi apa yang kita lihat, sungai longkang mereka amat bersih sekali. Hingga ikan-ikan masih boleh hidup dalam longkang. Dan longkang tu akan dipetak-petakkan supaya air tu boleh bertakung sedikit ketika mengalir, supaya ikan tu boleh tempat dia berenang. Kan? Dan saya lihat kalau di Malaysia mungkin ikan tu dah kena tangkap. Tapi di Jepun ikan tu masih lagi boleh berkeliaran dan cantik. Dan kalau kita tengok longkang kita, kadang nyamuk betul hidup sebab terlalu kotor. Ini kenapa sikap kita tidak menjaga alam semula jadi. Kita buang apa yang kita suka buang.
yang tak perlu buang pun kita buang dalam longkang, yang mengalir ke sungai-sungai kita, hinggalah kita merosakkan alam semula jadi. Ini antara faktor-faktor yang saya rasa kita harus ambil beratlah tentang dari segi aspek hormat kepada alam semula jadi. Dan saya perhatikan juga bila kita lihat dalam konteks belas kasihan. Kalau kita di Malaysia ni kadang-kadang kita lihat banyak kucing peliharaan, anjing peliharaan dan kita tak kisah. Tak ambil kisah pun. Tetapi kalau di Jepun tu, bila kucing dan anjing yang tiada tuan, maknanya masyarakat menjadi tuan. Adalah menjadi tanggungjawab kepada semua orang memberi makan kepada haiwan yang tak bertuan. Ini satu pendekatan yang saya rasa yang Bushido tekankan. Yang mana dia kata yang ada tuan tu dah bersyukurlah ada tuan jaga. Yang tak ada tuan ni macam mana? Jadi dia kata the entire society is responsible. Bertanggungjawab menjaga haiwan-haiwan ni. Jadi ini semua perkara-perkara yang diterapkan. Saya bukanlah nak muji anak saya atau isteri saya, tidak. Tapi dalam kereta anak saya tu pasti ada makanan kucing. Mana-mana dia pergi, kalau terjumpa dia akan pergi ke kereta dia ambil makanan kucing, dia kasihlah kucing tu makan. Walaupun kadang-kadang orang yang tak sukalah sebab bila bagi makan kucing tu kan datang lagi. Tapi siapa yang nak jaga kucing-kucing yang berkeliaran di tepi-tepi kedai ataupun di tempat-tempat awam ni? Siapa yang nak take responsibility? Jadi ini atas dasar yang saya nampak Bushido menekankan tentang belas ihsan di sini kan. Yang mana kalau diguna pakai, kita menjaga keharmonian bukan sekadar sesama manusia tetapi dengan haiwan dan juga alam semula jadi. Ini yang antara konteks yang saya tekankan. Saya tak nak bercerita prinsip Bushido dari segi samurai tu sebab kita tak nak berbunuh lagi dah. So kita ambil dia punya iktibar daripada kebaikan prinsip tu sikit dalam konteks kehidupan kita hari ini. Dan sekejap lagi saya akan masuk dalam konteks perniagaan pula. Sebab apa Bushido ni dia macam alive. Dia mula hidup untuk etika seorang samurai. Kemudian bila samurai telah meletakkan pedang-pedang mereka zaman Meiji tu, ketika tu dah Jepun masuk era permodanan, apa yang berlaku, ketua-ketua samurai atau dia punya daimyo apa semua, ketua-ketua tu merupakan orang-orang berniaga juga. Dan lahirlah Zaibatsu. Ini saya dengan masuk satu cerita baru, Zaibatsu. Zaibatsu inilah konglomerat. Dia ada 4-5 konglomerat yang terbesar di Jepun yang mana asal-asalnya orang ni semua samurai. Mana ketua-ketua samurai ni. Yang mana bila mereka dah tak jadi warrior dan sebagainya, mereka mula memang mereka ada perniagaan. Apabila ada kumpulan besar mesti ada perniagaan. Kalau macam mana nak gajikan dia punya tentera dan juga dia punya masyarakat dia, maka mereka memang pemilik dia. Antara yang besar ialah Mitsubishi, Mitsui Sumitomo dan juga Yasuda. Ini 4 Zaibatsu yang terbesar di Jepun gitu. Dan tapi bila Jepun tewas Perang Dunia Kedua, Amerika tahu Zaibatsu ni lah yang mendukung kos peperangan. Maka dismantle, pecahkan Zaibatsu ni. Tetapi kita dah, sebab saya pun bekerja dengan Yasuda Trust Bank, maknanya saya pun dalam syarikat yang mana dia punya suku sakat dia tu bukan samurai lah. Sebab tu dalam bank yang tempat saya bekerja pun memang masih menggunakan falsafah Bushido dalam kita menjalankan kita punya perniagaan kita. Jadinya begitu juga kalau anda lihat Panasonic. Kalau you baca the principle of Panasonic dalam buku saya ni ada tulis. Saya tulis dalam buku saya ni tentang Konosuke Matsushita punya the core principle of Konosuke Matsushita, the founders of Panasonic. Dalam buku ni tulis kata nombor 1 dia kata sumbangan pada masyarakat. Ini pun Bushido spirit ni. Kedua dia kata adil dan amanah pun dalam Bushido ada. Kemudian semangat seposukan dan kerjasama, teamwork, ini ada dalam Bushido. Sentiasa menambah baik, mana kaizen ataupun improvement pun ada juga. Beradab dan merendah diri, ini pun ada dalam Bushido. Dan menyesuaikan keadaan dengan bersyukur, gratitude. Ini antara bila saya lihat apa yang dilaksanakan oleh Panasonic Matsushita yang mana sekarang dah berumur 100 tahun. Syarikat 100 tahun. Apa asas-asasnya? Dia asasnya balik kepada the Bushido spirit tu balik. Walaupun dia bukan untuk lagi memegang pedang samurai, tidak. Tapi rukun-rukun tu boleh diguna pakai. Jadinya nampaknya rukun ni macam rukun negara kita, khusus untuk kerukunan negara. Kan? Kerukunan negara sebagai sebuah negara. Tetapi nampaknya Bushido spirit ni adaptable to perihal negara, masyarakat, rumah tangga dan sebagainya. You can see dia punya adaptability, kebolehsuaiannya tu dalam pelbagai perspektif dan aspek.
Ini yang menarik untuk kita kupas di mana kebaikan Bushido Spirit. Nampaknya macam pengacara ada benda nak tanya dengan saya ke? Tak ada. Tak ada? Sangat menarik. Boleh teruskan, Dok. Tak apa. Boleh tu kan? Boleh terus. Sebab you macam kok dia nak tanya saya siapa. Tak Nak apa, tanya tak apa. beritahulah, saya akan jawab. Boleh. Sebab saya suka menjawab daripada saya berceloteh. Aha. Atau saya bercakap benda-benda yang you all tak suka nak dengar kot. Betul. Kita pun harap penonton-penonton yang menyaksikan secara langsung boleh terus tanya soalan Ya. di bahagian komen. Kalau ada ruang chat yang boleh tu mungkin boleh tulis. Kalau saya nampak saya akan berbuat. Okey, saya nak masuk balik kepada kita punya can I share the screen back dulu? Okey. Apa yang di sini saya nak masuk satu lagi dari segi kejujuran dengan kesopanan ni kan. Ini kan sebenarnya dalam konteks orang Melayu kita dah ada tau. Kita ada budi pekerti, budi bahasa, kan? Dalam konteks kita dah ada dah. Budi pekerti, budi bahasa. Lagi satu yang saya suka tekankan dari segi akal budi. Ini semua nenek moyang kita mencipta ayat-ayat ni very meaningful. Very meaningful. Yang mana budi ni kalau kita nak kupas memang susah. Apa benda budi tu? Susah nak. Sampai ada pepatah mengatakan kadang budi ni kita kenang je lah. Tak boleh nak dibayar. Budi tak boleh nak dibayar. Betul. Jadinya bila kata budi pekerti itu ialah pergerakan kita. Apa yang kita pamerkan. Budi bahasa dari segi pertuturan kita. Akal budi dari segi common sense kita. Jadi benda-benda ni kalau kita lihat apa yang dalam kesopanan dan kejujuran yang ditunjukkan dalam Bushido Spirit ni sebenarnya mengajak kita menjenguk kembali. Apakah maksud yang nenek moyang kita keluarkan perkataan akal budi, budi bahasa, budi pekerti yang mana kita ada. Kenapa kita tak pegang macam mana orang Jepun pegang benda-benda tu? Saya lihat Jepun sebuah negara yang amat maju. Amat maju. Saya memang sampai hari ini pun paling tidak ini sebab COVID-19. Kalau tidak tahun kurang 4-5 kali saya ke Jepun. Cucu saya pun berada di Osaka. Jadinya memang kita dapat lihat macam mana gaya hidup mereka very Islamik. Mereka menjalankan gaya hidup yang benar-benar kata orang pun mencerminkan budaya ketimuran dan mempunyai banyak nilai-nilai murni. Sebab tu dasar pandang ke timur pun ada satu yang dia pilih Jepun kerana nak meniru nilai-nilai murni. Nilai-nilai murni, bukan nak tiru teknologi. Tuan Mahathir kata kita pergi Jepun tiru nilai-nilai murni. Nilai-nilai murni itu dah ada dalam kita dah. Dah ada dalam kita. Kita pun dalam rukun negara ada kesopanan dan kesusilaan. Ada tu. Jadi di manakah kesopanan kita? Di manakah kesusilaan kita? Itu balik kepada budi pekerti, budi bahasa sebenarnya. Dan apa yang saya nak kongsikan di sini perspektif saya lah bila saya pandang pada orang Jepun ni bila sebut pasal kesopanan dan kejujuran ni kan. Kita boleh lihat, kita boleh rasai kalau you berada di Tokyo, you tertinggal barang, you boleh dapat barang tu balik. Buat imam handphone ke, barang Tak hilang tu? tak hilang. Dia tak hilang sebab apa? Dia ada sense of shame. Rasa malu ambil barang orang. Kita kalau dekat kedai mamak tu tertinggal handphone tu, pergi toilet datang dah tak ada tu. Itu kalau pergi toilet. Tengah duduk orang sauk je. Aduh. Pun ada. Itu kita mencuri lah kan. Macam ibarat tu orang punya dia ambil gitu saja. Jadi ini saya banyak sangat kes-kes yang mana kita lihat di Jepun barang yang hilang pasti boleh dijumpai. Kerana apa? Dia ada nilai-nilai murni yang mana kejujuran tu dipamerkan bukan zaman samurai lagi sampai hari ini yang mana kalau bukan hak dia tak ambil. Okey? Itu saja. Lagi satu dari segi penjagaan hak-hak awam. Contohnya tandas awam, kawasan permainan awam, macam mana mereka menjaga? Sampai kalau you pergi ke taman-taman Jepun, tak ada tong sampah. Dan ada satu signage mengatakan please bring back your litter. Maknanya bawa balik sampah masing-masing. Dia tak perlu ada. Jadi kalau datang buat makan, baliklah bawa sampah tu. Supaya sampah tu boleh balik ke rumah, boleh diagihkan ikut dia punya kata-kata apa? Recycle. Dengan plastiknya, dengan kertasnya, boleh recycle di rumah. Kalau di tong sampah di taman-taman, siapa nak buat recycle kata je. Jadi benda-benda ni di sini macam mana boleh diterapkan benda tu. Jadi ini satu benda yang patut kita melihat dari segi kejujuran dan juga kesopanan tadi tu.
Dan macam mana kita nak mempertingkatkan perasaan sense of shame tu? Malu bila tak beratur, Rasa malu. malu potong queue, contohnya. Malu bila dah lepas makan tinggalkan pasien-pasien. Tapi yang potong queue ni Dok, tak tahulah, yang kita nampak lah kan. Macam setakat ni Alhamdulillah bila COVID ni kita nampak yang queue yang beratur yang cara kita nampak fizikal ni okey. Cuma bila di jalan raya tu, yang tu potong queue tu memang lain macam tu. Itu semua kan. Bila potong queue jalan raya ni kan, dia beringat apa? Dia buat alasan sendirilah, dia nak cepat dan sebagainya, dan kita pun reda lah, mungkin dia ni ada masalah, dia laju. Betul. Tapi macam mana pun saya rasa, kenapa negara maju boleh? Susah pergi jauh lah, you pergi Brunei cukup lah. Kenapa Brunei punya driver lebih bersopan daripada kita? Jadi kita kena tanya, why this thing happen? Kenapa kadar kata kemalangan jalan raya di Singapura jauh lebih rendah dari kita. Walaupun negara dia kecil dia pun kita laju juga kan. Tapi macam mana dia boleh menguruskan benda-benda ni? Jadi benda-benda ni semua balik pada individu, balik pada yang tadi yang akhir sekali sini dia kata jati diri. Salah satu dalam bisu dia jati diri. Back to yourself. Ini yang kata timbul pula satu perkataan yang semalam saya kongsikan, Mizukara. Bangkit buat tanpa disuruh. Jadi benda Mizukara ni yang menjadikan orang Jepun begitu mantap sekali. Sebab Mizukara ataupun bangkit buat tanpa disuruh diajar sejak anak-anak di tadika lagi. Daripada awal tadika dia diajar. Very simple. Macam cucu saya bila ke tadika dia akan datang dengan pakaian biasa dia dan dalam beg dia ada pakaian seragam dia. Walaupun umur dia 3-4 tahun, bila sampai ke tempat dia akan merhatikan macam mana pakaian. Maknanya dia dah mula train untuk independent, bekerja sendiri, boleh take care of themselves. Jadi benda-benda macam ni saya nampak bila dia mulakan pelajaran Dotoku tu ataupun disiplin tu dari peringkat 7 tahun hingga 14 tahun, diulang. Jadi dia telah membentuk satu masyarakat yang berdisiplin. Pandangan saya lah. Mungkin kalau you pernah dengar macam masa pesta bola kan, habis main bola, penonton dia kemas putih sampah sebagainya, itu di viral kan. Itu bukan menunjuk tu. Betul. Memang dia buat. Sampai kita kata sampai di Tanah Suci Mekah pun dikatakan bahawa masyarakat Jepun tadi menjaga kebersihan di tempat sana sampai negara-negara lain pun segan lihat bagaimana diterapkan nilai tadi. Tok, sambil-sambil tu ada satu soalan Tok. Ya saya. Boleh saya baca ya? Boleh. Daripada sahabat kita Sidik Mak Said, dia tanya kenapakah etika Bushido ini tidak diterapkan dalam sistem pendidikan kita? Adakah masalah pelbagai bangsa kita berbanding satu bangsa di negara Jepun? Itu terima kasih. Itu soalan dia. Saya bukanlah menteri pelajaran, memang saya tak boleh nak terapkan. Tetapi dari segi nak menjawab soalan tu, saya tak nampak prinsip Bushido ni melanggar mana-mana bangsa dan agama. Tak ada satu bangsa dan agama yang mengatakan 8 prinsip mereka ni bercanggah dengan pengajaran. Kalau kita ambil perspektif Islam, orang Islam, kejujuran, keadilan tu apa masalahnya kan? Tetapi cuma kita tak dimasukkan dalam kurikulum. Dan saya pernah bertanya dengan guru besar Jepun kan, macam mana yang disiplin ni boleh diterapkan, Mizukara boleh. Dia kata walaupun dia orang mengajar fizik ataupun kimia, tapi 5 minit pertama akan ditekankan tentang Dotoku ataupun prinsip-prinsip disiplin ni. Maknanya dalam Dotoku tu salah satunya contohnya ialah menjaga alam semula jadi. So sebelum memulanya pelajaran kimia akan ditekankan betapa pentingnya sebagai ahli kimia, dia kata kita harus mencipta barang-barang yang tidak memudaratkan muka bumi. Contohlah, dia akan bercakap. Jadinya setiap guru memulakan subjek mereka dengan pelajaran disiplin. Jadinya tak perlu ada satu mata pelajaran khusus. Tapi setiap guru mengambil peluang sebelum mereka memulakan pelajaran mereka, menekankan sedikit nilai-nilai murni sebelum subjek mereka dijalankan, matematik ke, sejarah ke, apa saja, tetapi dimulakan. Kalau itu saya tanya guru saya Jepun, macam mana you all terapkan? Dia tak ada, dia kata daripada umur 7 tahun hingga 14 tahun, umur budak-budak yang belajar pelajaran disiplin tu, pelajaran disiplin mungkin seminggu sekali je kata dia. Tetapi setiap bermula subjek, memang guru diwajibkan menekankan
at least 5 minit berkaitan dengan hal-hal berkaitan dengan apa tu dipanggil dotoku ataupun pelajaran disiplin. Maknanya dia sentiasa diingatkan tu Betul. secara Drill. konsisten daripada 7 tahun sampai 14 tahun. 14 tahun. Contoh, sebelum pelajaran matematik kan, dia akan tekankan tentang how important kita menjaga masa. Masa itu emas, masa itu apa. Dia masukkan apa tu benda-benda tu sebelum masuk pada pelajaran yang patut diajar. Jadi bila setiap pelajaran, katakan satu hari ada 5 cikgu yang akan bercakap, mengajar classes mereka. Ada 5 kali mereka didengarkan dengan prinsip-prinsip Bushido ke ataupun tu. Jadi dia akan diulang-ulang. Jadi dalam 7 tahun dia tamat je sekolah menengah rendah, I think they are a better person in terms of discipline. Sebab dia nampak sampah, dia tak fikir 2 kali dah. Dia angkat je. Dia tak tunggu orang lain nak buat ke, beratur, tak payah cakap lah. Dia beratur je. Dan dia tahu kalau nak ambil barang orang tu salah. Contoh lah, saya selalu bagi contoh ni. Satu hari tu saya berada di Jepun. Saya pergi pejabat pos nak hantar barang. Pos pada anak saya ke tempat lain kan. Bila saya sampai ke pejabat pos, saya terlupa bawa spek saya. Macam mana nak tulis ni kan? Allah, macam nak tulis ni? Tak nampak tulisan form kecil ni kan? Tapi di sudut tepi tu ada banyak kacamata yang ada different apa tu power. Saya boleh pilih, saya pakai. Itu ini untuk kegunaan pengguna. Jadi macam mana mereka memudahcarakan apa tu, dia memikirkan. Ini dia satu konsep Umuyari lah, memikirkan kalau masalah orang tu ni apa yang kita nak cara selesai. Dan saya yang khawatir apa, kalau di Malaysia takut spek tu orang bawa balik. Dia boleh letak tu. Ada orang bawa balik, dia pakai di jalan je. Jadi benda-benda macam ni yang kadang-kadang kita dia letak kat mata tu, dah siap isi kan, tu sangkut tu jalan. Dia pun berjalan je. Lama habis spek tu. Jadi benda-benda macam ni lah maksud saya. Benda-benda macam tu, walaupun simple tu, letak spek je, kesan dia tu kan, nilai dia tu. Kesan pertama kan, memudahcarakan orang kan. Ini nama Umuyari tu, meletakkan diri kita dalam kasut orang di depan kita. Ini satu sifat yang mana apa tu dalam konsep Bushido banyak ditekankan. Apa-apa kita nak buat, fikirkan implikasi terhadap orang yang akan datang. Jadi dia banyak menekankan benda-benda gitu. Jadi Umuyari ni satu benda yang saya rasa pun boleh kita guna pakai dalam kehidupan kita. Bila nak buat sesuatu, nak cakap sesuatu, fikirlah apa orang akan rasa kan. Jangan syok sendiri je nak tulis statement dan sebagainya hingga orang tu terasa. Atau kita buat, satulah yang saya nampak salah satu yang saya suka dalam konsep Bushido Spirit ni, dalam kata kejujuran ni kan, bila kita deliver produk, kalau kata produk tu tak bagus, kita kena kata tak bagus. Sebab tak banyak negara, sebenarnya Toyota dan Nissan ni yang mulakan, yang mana bila dia buat kereta dia, bila satu ketika tu dia dapat tahu ada komponen kereta tu bakal memudaratkan pemandu. Maka dia withdraw. Dia buat satu announcement kat Amerika, I want to withdraw all the car and nak baiki semua pulang balik. Dan ketika itu, tak salah Nissan ke Toyota punya presiden pergi bercakap di depan halayak ramai di Amerika. Di satu sidang akhbar. Yang ketika itu presiden Amerika memuji dia. Tak ramai orang yang sanggup mengaku salah atas kelemahan sendiri. Tapi tidak, dia sanggup buat gitu. Dan ini kenapa dia menganggap bahawa pengguna itu raja. Sebab apa, Jepun ada satu konsep namakan customer is the king. Customer is the king. You bayangkanlah satu hari you dilantik lah jadi apa tau, jadi operator ataupun dapat projek untuk buat santapan diraja. Bayangkan. Apa rasa kita? Wah, bangga kan? I'm sure bila you nak bagi tuanku makan, mesti you buat kaji sendiri. Tuanku suka makan apa? Betul. Dessert apa dia suka kan? Kita start je kita. Lepas tu dia, dah lah tu, kita panggil Chef Wan pula buat food testing. Sedap tak sedap ke apa semua kan? Panggil pakar lagi kan? Betul. Lepas tu utensil, dia punya pinggan, mangkuk semua macam mana nak placement. Kita panggil pula kawan-kawan kita untuk bagi idea dan sebagainya. Kenapa? Kita nak bagi santapan diraja. Kalau kita boleh buat perkara yang sama pada semua kita punya customer macam tu, anggap semua customer kita diraja, then you see what happen. Customer senyum. Ini yang kadang-kadang saya rasa sedih bila kita pergi ke satu tempat yang kita tahu kita yang bayar gaji dia. Kita yang bayar gaji dia. Tapi dia servis kita, Allah, memang nyakit hati.
Saya bukan nak kata mana-mana di department ke apa, tidak. Ya, ya. Kita tahu, we are the taxpayer. Kita yang bayar gaji. Kenapa kita dapat servis yang macam ni? Jadi kita akan persoal benda-benda macam tu. Tetapi kalau kita pergi ke mana-mana jabatan kerajaan Jepun ke syarikat Jepun ke, dia akan meletakkan customer is the key. Dia akan jaga customer tu macam raja. Jadi ketika saya masuk join bank pun ada special training untuk kita mengawal perasaan, macam nak deal dengan customer-customer yang agak kadang-kadang yang luar biasa ni kan. Jadi we are trained to do all that. Kenapa? Customer is always right. Customer rasa betul, customer yang bayar kita gaji, kita kena serve them. Walaupun ada kalanya mereka yang buat salah, tapi kita ngaku salah, kita buat apa yang kita betul buat. Jadi ini di antara apa saya melihat lah bila saya tengok aliran daripada Bushido yang digunakan oleh samurai. Prinsip-prinsip itu mengalir terus kepada masyarakat umum melalui pembelajaran Dotoku, kemudian diguna pakai pula dalam sektor perniagaan. Jadinya Bushido spirit ni masih kekal hingga hari ini. Dan kalau you lihat dalam kebanyakan tim-tim bola sepak ke tim-tim sukan Jepun kan, sentiasa menggunakan prinsip Bushido sebagai misi dan visi. Dia gunakan, kalau tengok visi-misinya tak lari daripada Bushido spirit. Jadinya ini yang kita dapat katakan bahawa Bushido spirit still alive. Walaupun era samurai dah lama dah berkubur, tapi dia punya spirit tu still alive sebab ini masih lagi masih diguna pakai. Datuk, kita ada soalan lagi tu. Ini daripada Golf Pro ni. Dia ni seorang pemain golf yang pro. Saudara Saiful Yusof tu. Dia tanya, Jepun pernah jadi negara paling teruk pasca Perang Dunia Kedua selepas kalah kepada tentera bersekutu Amerika khususnya. Ketika itu zaman kegelapan bagi Jepun. Pasaran gelap adalah pilihan utama masyarakat Jepun ketika itu, pelacuran dan sebagainya. Tapi mereka cepat move on. Tahun 1940-an, perasaan malu kerana kalah Perang Dunia Kedua jadi motivasi pemimpin dan rakyat Jepun. Jepun bangunkan doktrin Yoshida supaya pemikiran rakyat dibawa kepada membina sebuah negara yang maju demi damai dan aman. Malaysia juga buat doktrin rukun negara tapi kesan agak perlahan. Apa pandangan Datuk dalam situasi ini tu? Kita dia lebih kurang sama dari segi perspektif ya. Kita wujudkan rukun negara selepas 13 Mei. Jepun wujudkan dia punya kebangkitan selepas tewas Perang Dunia Kedua, di mana Nagasaki, Hiroshima hancur. Okay. Jadi dia macam konsep bola tenis lah. Kalau kita bola tenis, kalau kita hempas kuat, lebih tinggi lambungannya. Mungkin kita ni sekat 13 Mei tak cukup impact lah. Tak cukup sengsara tu. Mungkin kesedaran tu. Ini berseluruh lah, bukanlah kata serius. Maksud saya gitulah, kadang-kadang manusia ni kalau dia dihentak, ditekan, kemudian kebangkitan itu lebih tinggi. Jadi apa yang saya lihat, apa yang berlaku, saya sokong apa yang ditulis oleh sahabat kita tadi tu. Terutama dari segi kebangkitan kan. Of course, for survival macam-macam lah. Ketika itu Jepun dah mula kembali kepada pertanian dan juga to survive, maknanya makanan kena ada. So makanan kena ada, they need to survive. Dan banyak insentif diberi untuk kebangkitan dari segi untuk pemakanan. Sebab apa, ketika perang tu memang dia terlalu fokus kepada peperangan hinggakan dia abaikan dari segi makanan dan sebagainya. Jadi keadaan hidup memang sengsara masa perang. Tapi apa berlaku ialah mereka faham bahawa mereka ada teknologi. Teknologi perang tu ditransfer, dikonvert jadi teknologi electronics. Macam mana contohnya Sony, ketika zaman perang tu mereka buat equipment radio untuk tujuan ketenteraan. Tapi dia convert jadi radio transistor yang boleh dijual dan Sony menjadi jenama dunia. Dan the breakthrough is bila dia punya breakthrough tu bila radio transistor Sony tu menjadi hadiah Christmas paling nombor 1 di Amerika. Ketika tu breakthrough lah. Makna bila kalau you boleh breakthrough sebagai hadiah Christmas nombor 1 tu, number 1 gift, maknanya you dah breakthrough Amerika, you breakthrough the world lah ibaratnya. Itulah. Jadi kepakaran yang mereka ada ketika perang tu di-convert
jadikan barang elektronik. Dia kata no more perang, dah tak boleh perang. Amerika pun dah kata you all tak boleh buat senjata tak apa. Dia gunakan teknologi tu untuk tujuan untuk mereka jadi gergasi elektronik. Sebab apa kebanyakan peralatan perang semua tu memang datang asasnya daripada gadget-gadget elektronik sebagainya. Ini antara yang mereka lakukan. Kalau dulu Adakah tu, sorry mencelah tu, adakah masa selepas pada tu dari segi kewangan tadi, yang Datuk sebut Zai Batsu tadi, yang Zaibatsu tu walaupun dah dismantle, tapi masih kukuh lagi. Dia dipecahkan. Maknanya dia tak boleh sebut Yasuda, Mitsubishi, tetapi sampai ini nama Mitsubishi ada lagi. Sumitomo ada lagi, kan? Mitsui ada lagi, Yasuda sekarang jadi Mizuho dan sebagainya. Ada lagi, tapi dia tukar nama je. Tapi mereka masih mendukung sektor kewangan dan industri di Jepun. Boleh kata setiap kumpulan tu ada bank dia sendiri. Setiap kumpulan tu ada syarikat-syarikat. Contohnya Yasuda Group tu. Di belakang dia ada Hitachi. Ada Nissan. Contoh, ini dinamanya. Tapi dia tak pakai nama Yasuda lagi. Elektronik dia letak nama Hitachi. Kereta dia namakan Nissan. Jadi ini contoh-contoh tu. Kalau kata construction, dia ada dia punya kumpulan dia, ada kumpulan dia dalam Fuyo Group yang mendukung dia. Mitsubishi, Sumitomo dengan Mitsui pun sama juga. Bawah tu banyak syarikat-syarikat dia yang nama tak guna nama Mitsui lagi dah. Tapi mereka kekal dalam satu konglomerat dan mereka kekal sebagai konglomerat yang terbesar di Jepun hingga hari ini sebenarnya. Cuma dia tak ada jelas. Sebab apa Amerika tak nak dia jadi pendukung pada dia masalahnya dulu dia bukan pendukung ekonomi, pendukung peperangan. Dia kasih Maharaja duit untuk perang. Jadinya itu yang dia nak dismantle benda tu. Baik. Boleh kita terus soalan seterusnya tu? Boleh silakan. Seterusnya daripada Ismi Hisham aka Port Chair. Soalan dia tu, Bushido ataupun seperti yang disebut Way of the Warrior. Mungkin di literalnya kita akan mudah bayangkan kesatriaan samurai dengan pedang tajam di sisi. Pada pemahaman saya, ia lebih bersifat dalaman ataupun boleh sebut sebagai jiwa atau isi hati tersendiri orang Jepun. Adaptasi tradisi Shinto, Buddha dan Confucius. Mana dia ni memang tahu ni tu. Recap daripada apa yang disampaikan. Maaf jika saya tersilap perfahaman. Terima kasih penjelasan dan perkongsian pengalaman ahli panel. Ulung Wibawa. Itu tu. Ini mana lebih pada kenyataan tu. Kenyataan. Okey. Saya nak ulas sikit pasal konsep bila diguna pakai tu kan. Ini saya kata tadi, it's not, memang ketika Bushido ditekankan sebagai code of ethic tu, memang asalnya memang untuk samurai-samurai ni. Sebab macam saya sebut tadi, dia pegang pedang. Pedang ni is a weapon to kill. Kalau tak ada satu rukun, nanti dia guna pakai suka hati dia pancung semua orang ke apa kan. Jadi of course there must be an ethic. Tapi dalam etik tu lah yang sebenarnya ada spirit dia. Dalam etik tu ada apa, itu yang kata kita dia menjiwai apa yang termaktub. Macam kita lah kalau rukun negara kan. Macam mana kita menjiwai rukun negara tu. Kalau kita baca kita lafaz saja. Bila kita menjiwai, bila sampai bulan merdeka kita naikkan bendera. Itu dah menjiwai lah tu. Menjiwai yang kita laksanakan dengan tindakan. Tapi apa yang saya lihat di sini, betul. Macam dari segi keagamaan lah. Diorang tak ada agama macam Buddha ke apa. Diorang lebih pada kata Shinto lah. Tapi kalau Jepun ni sebenarnya dari segi agama dia 3 kali dia beragama. Dia lahir Shinto, dia kahwin Kristian, dia meninggal Buddha. Dia 3 kali je beragama. Dia free thinker, dia memang tak ada agama. Apa jadinya, kerana lahir dia gunakan konsep Shinto lah. Campak duit lah apa semua dekat dia punya shrine tu. Dan kalau kahwin selalu kadang nak glamour sikit dia buat cara Kristian. Lepas tu bila dia meninggal cara Buddha. Jadi that's their life macam tu. Tapi apa yang saya nak nampakkan sini, disebabkan mereka mengamalkan prinsip menjiwai Bushido tu, to me they are very Islamic. Betul tak? To me they are very Islamic. Dari segi jimat cermat dia, menepati waktunya kan. Kerjasama dia, menghormati semua. They are very Islamic. Jadi ini yang dia, cuma dia tak ada hidayah. Dia tak ada hidayah. Dia orang tu kalau ada hidayah, dia can be a Muslim lah. Tetapi mereka tak ada hidayah. Tapi apa yang saya nak lihat di sini, walaupun tanpa agama, disebabkan pegangan pada so-called the spirit of Bushido tu menyebabkan Jepun hari ini kekal sebagai satu negara, walau maju macam mana pun masih lagi adat ketimuran dia, adat resamnya dikekalkan. Dan saya amat tertarik bila saya lihat
Jepun melahirkan paling ramai Nobel Prize winner di dunia, di Asia. Kalau pemenang Nobel Prize ni di Asia memang orang Jepun. Maknanya inisiatif mereka berkarya ataupun mencipta benda-benda baru. Itu satu. Kedua, saya kagum dengan asas Bushido Spirit ni, mereka melahirkan paling banyak syarikat melebihi 100 tahun. Mana di Asia Pasifik, di Asia ni, negara yang paling banyak melahirkan syarikat lebih 100 tahun. Ada yang menjangkau 1400 tahun dah umur syarikat. Contoh tu? Ada, itu syarikat tu banyak berkaitan dengan barang-barang keagamaan. Okey. Kalau you Google ada, the oldest company in the world tu memang syarikat Jepun, antara yang tertua lah dia buat barang-barang keagamaan. Sampai hari ni masih wujud syarikat. Jadi bila kita tanya, macam mana yang you boleh bertahan lama? Apakah di sebalik, apakah ada rahsia yang boleh bertahan lama tu? Mereka selalu menyebut bahawa mereka buat apa yang bapa mereka pernah buat. Bila kita tanya apa yang bapa kamu buat? Bapa saya buat apa yang tok buat. Jadi di situ nampak dia konsep mewarisi. Mewarisi apa yang tok dia bawa pada bapa dia, pada dia sekarang. Dia tak akan ubah suai benda-benda yang baru, melainkan dari segi teknologi je. Teknologi berubah, dia kata. Prinsip tak boleh berubah. Sebab dalam Bushido, prinsip tu yang nombor satu boleh berprinsip. Jadi apa-apa kita sebagai manusia ni, kita harus berpegang lah balik pada konsep kenegaraan kita kan. Prinsip tu. Kalau kita boleh pegang pada prinsip rukun negara, aman damai negara Malaysia ni. Aman damai. Jadinya kalau kita ada tata susila, kita elak diri daripada ambil rasuah atau memberi rasuah dan sebagainya, yang mana ini jadi gejala paling kronik di negara kita hari ini. Itu saja kalau kita boleh amalkan sikap sense of shame. Sense of shame ni, kalau buat benda yang tak terkait, rasa malu. Kalau kita ada tu je cukup. Sedangkan malu ni memang dituntut oleh kita punya agama. Buat salah tu malulah sikit kan. Ini bila buat salah tak malu tu pelik. Jadi benda-benda macam ni kalau kita boleh balik pada asas, back to basic, InsyaAllah kita tak payahlah bercakap pasal Bushido Spirit. Kita kekal pada rukun negara pun dah cukup cantik. The 5 rukun negara kita tu memang cukup baik. Yang telah dicipta ketika lepas 13 Mei tu, I think we should uphold lah. Kita harus pegang dan kita ikut bersungguh-sungguh. Ada soalan lagi? Baik, Datuk. Soalan memang bertalu-talu tu. Kita pun masa mencemburui. Seterusnya soalan seterusnya daripada Muhammad Zamrin, aka Wak. Pada masyarakat Jepun, maruah itu menjadi keutamaan dalam kepimpinan. Jika gagal, dia akan bunuh diri atau meletakkan jawatan. Tapi di Malaysia semangat tu tak ada. Jika salah, still nak tegakkan benang yang besar. Mana lebih betul, maruah atau prinsip perjuangan? Itu soalan daripada Wak. Ya, ini ada satu pencegahan lah. Dari segi prinsip dan maruah. Prinsip dan maruah. Ada yang hari ini ramai orang Jepun yang marah dengan sikap maharaja dia bila memulakan peperangan dan ada kamikaze tu, maknanya pergi membunuh dan sebagainya. Sedangkan dalam Bushido mengatakan bahawa kita harus menjaga keharmonian sesama insan dan juga alam terjadi. Kita dah diajar ni, jangan bunuh orang, jangan buat tak baik dengan sesama manusia. Kita jaga alam, tiba-tiba ada perang dunia kedua, perang dunia pertama. Jadi itu ada pencegahan di kalangan orang Jepun. Itu sebab ketika itu apa yang berlaku, bila kalah perang tu, Raja Jepun dah tak jadi raja dah. Sebelum dia perang tu, kalau raja jalan, dia orang sujud, tak nampak muka raja. Sebab to them itu anak Tuhan. Tetapi tengok apa berlaku. Di situ orang Jepun kata no more. You are just a normal person like us. Ini satu kesilapan besar bila kita buat perangan tu. Ada two school of thought di situ. Jadi balik kepada tadi sahabat kita punya statement tu kan. Kadang-kadang kan kita sebab kadang-kadang kita ni bila salah cuba menegakkan benang basah ni. Ini memang satu sikap yang tak bagus. Salah is salah lah. Jangan nak tunggu sampai jatuh salah oleh mahkamah baru nak mengaku salah. Dia akan berjuang sampai mengata tak salah. Kan? Tapi apa yang berlaku dalam konsep di Jepun? Contohnya lah, kapal terbang Japan Airlines terhempas. Kenapa presiden nak berhenti? Kenapa presiden nak berhenti? Dia nak take responsibility je.
Itu dia punya maruah, dia kata I take responsibility. Kalau zaman dulu dia akan potong perut, harakiri. Tetapi zaman sekarang ni tak adalah sampai harakiri kan. Tapi dia letak jawatan. Ini berlaku. Ada isu, ada skandal je, belum sempat masuk dalam court, dia dah letak jawatan. Wah. Tapi kalau kata at the end, dekat court kata tak bersalah, make a comeback. Tak ada isu. Make a comeback. Jadi ini satu benda prinsip tu. Prinsip dengan maruah ni satu benda yang kita bukan salah berpegang pada prinsip. Kan? Tapi sebelum nak pegang prinsip tu, maruah kita betul ke tak betul ni? Yang kata nak jaga maruah ni, maruah apa yang kita nak jaga sebenarnya? Bagi saya maruah ni kan, sesuatu yang you pegang uphold apa? Dari segi family kita, agama kita, bangsa kita, itu maruah. Kan? Prinsip pribadi ni kadang-kadang harus kita ketepikan dulu. Sebab dalam konsep Jepun, dia ada dua perkara. Dia panggil wa tu, dahulukan keharmonian kelompok lebih dari diri sendiri. Itu konsep tu. Apa-apa nak buat pun, make sure harmoni kelompok tak boleh kita jeopardize. Tak boleh kita ambil ringan. Jadi we always focus on keharmonian kelompok atau masyarakat lebih dari diri sendiri. Itu prinsip utama mereka. Dia panggil wa. Okey tu, boleh terus ya. Daripada Kita sampai pukul apa ni? Ya, kita lagi kalau ikutkan Dah habis? lagi 5 minit. Sekejap kan. Okey. Mungkin ini kita soalan seterusnya daripada Farizah Muhammad Iqbal. Yang berbahagia Datuk ada kongsikan tentang kamikaze di Pearl Harbor di mana anak muda sanggup berkorban untuk negara pada masa itu. Bagaimana Datuk melihat kesanggupan anak muda Jepun sekarang? Adakah semangat itu masih sama? Dan di Malaysia, bagaimana kita boleh terapkan semangat patriotisme itu di kalangan generasi muda? Itu soalan daripada Farizah Muhammad Iqbal. Terima kasih. Soalan yang baik tu. Zaman berubah. Kesetiaan pada Raja Jepun tak macam kesetiaan pada Jepun zaman tu. Zaman tu mereka lihat Raja Maharaja mereka sebagai anak Tuhan ataupun Tuhan. Sebab dia panggil kami sama. Kami sama is the God. Dia anggap God, Tuhan. Tapi sekarang hari ni Jepun dah berubah. Raja mereka sama macam kita punya Pertuan Agong lah. Maknanya negara itu diuruskan oleh parlimen dan sebagainya. Perdana Menteri lebih berkuasa daripada raja. Jadinya of course, I don't think kalau hari ini Maharaja Jepun suruh anak muda dia pergi perang, tak mungkin pergi lah. Kan? Sebab apa, format tu dah berbeza. Kan? Tapi dari semangat juang, saya melihatkan anak muda Jepun masih lagi berpegang kepada semangat juang yang pernah mereka dapat daripada dia punya ancestor. Kan? Kalau dari segi, kalau nak buat kerja tu beria-ria, bersungguh-sungguh. Dia kalau boleh nak zero defect, tak ada kesilapan. Kalau kata nak main bola sepak ke nak apa ke, they want to do the best. Betul-betul lah. Jadi kalau kita lihat macam the last World Cup, Jepun merupakan negara yang paling kurang dapat kad kuning ke kad merah langsung tak ada. Jadi ini menunjukkan macam mana disiplin dia menjaga supaya tak mencederakan orang lain ke atau main kasar tu, masih dia menang, tetap nak menang tapi tak perlu berkasar contohnya. Jadi di situ spirit tu masih ada lagi. Bila saya pun sekarang jadi penasihat sekolah Jepun Kuala Lumpur, saya pun ada kolej saya sendiri yang berkaitan dengan Jepun. Saya dapat lihat bila guru-guru tu kalau mengajar tu kadang-kadang 10 malam tak balik lagi. Lagi anak murid tak faham, dia tak balik. Jadi this kind of effort yang saya rasa luar biasa. Luar biasa. Jadinya kadang-kadang kita just on time je. Habis masa kita pun belah, pandai-pandai kau lah kan. Tapi saya dapat lihat guru-guru saya, selagi anak murid tu tak faham, dia akan duduk sama anak murid tu. Dan pernah saya call 10 malam masih kolej lagi, di sekolah lagi. Dan saya kata, wah, this is something lah. Sebab dia punya goal setting tu apa tau? Macam goal setting kolej saya tu, everybody must fly. Mana semua yang masuk program saya untuk berangkat ke Jepun, wajib berangkat. Jadinya tak kira, semua orang harus tolong-menolong dengan semangat kekitaan tu. Dia kata tolong, kawan yang lemah kita tolong. Everybody must fly. Kalau saya nak kongsi satu, di Jepun, ijazah dia tak ada kelas pertama, kedua, ketiga, tak ada. Pass fail je. Ada you pass or you fail, tu je. Jadi sebab tu, dia orang tak ada masalah nak berkongsi nota dengan kawan-kawan yang tak datang kelas. Asal semua pass okey. Dia tak ada isu. Tapi kita ada sikap perlombaan. Siapa nak dapat 8A, 5A dan sebagainya, siapa nak dapat first class honour sebagainya kan. Jadi kita tak nak berkongsi pun ilmu yang ada, nota yang ada, sebab takut nanti kawan kita akan lebih baik dari kita. Jadi ini satu prinsip yang saya rasa bila kata semangat kekitaan tu very strong di kalangan mereka. Everybody must succeed, everybody must pass. Itu yang saya nak berkongsi.
Baik, Datuk, kita ada lagi 5 minit tu. Ada ya? Okey. Ini saya baca lagi soalan, mungkin soalan terakhir kot kalau sempat tu. InsyaAllah. Assalamualaikum Datuk, boleh terangkan maksud spirit Tenkamuteki yang popular di kalangan samurai Jepun? Komunik, Tenkamuteki macam tu. Mokuteki. Mokuteki. Pronoun saya pun tak betul tu. Mokuteki ni macam mission lah, mission. Oh, mission. Mission Okay. ataupun aim atau target kan. Jadinya bila sebut sebagai dalam prinsip mereka, of course dia ada target-target dia nak buat kan. Dia punya Mokuteki ni satu benda yang rasa saya bukan sekadar masa zaman Bushido aja atau zaman samurai aja. Hari ini pun kalau kita buat sesuatu tanpa sasaran, tanpa misi dan visi yang jelas, memang tak ada hala tuju lah. Jadi itu berapa pentingnya kita ada misi dan visi. Dan sebab saya perhatikan macam saya sebut tadi, banyak syarikat Jepun menggunakan spirit Bushido sebagai misi dan visi syarikat masing-masing. Sebab tu dia hal tuju yang jelas kan. Lepas tu timeline dia. Kalau kita tahu Jepun very good dalam time management kan, time management mereka. Betul lah tu. Buat Sebab tu. saya suka ambil bila sebut pasal masa tadi tu. So, kalau kita tengok dia punya bullet train je, kereta api laju tu. Kita pun gempa satu dunia apabila Jepun keluar kenyataan bahawa bullet train dia dalam masa 1 tahun hanya kelewatan 7 saat. Jadi itu membuatkan bagaimana tu kita pun sampai tak terfikirlah tu. Dia punya tahap ketepatan tu. Kalau kita dengan kawan-kawan ajak minum ni tu, janji pukul 4:30 belum tentu lagi. Dari segi masa tu. Menunjukkan apa? Kalau dia tak sinkronis, berlanggar train tu. Dia patut synchronize kan. Jadinya kalau kata dia berhenti tu, dia ada masa lebih kurang dalam 45 saat hingga 1 minit untuk dia ambil orang keluar dan masuk. So you must be. So sebelum sampai stesen dia dah kata orang yang nak turun siap, ready dekat depan pintu dah. So that you turun yang ni boleh masuk. Dan dia takkan lewatkannya, dia akan jalan. Lepas tu dia tutup. Jadi ini semua dari segi perfection ataupun zero defect ni, I think negara Jepun membuktikanlah. Benda tu kalau kita ada sasaran yang betul, kita akan capai zero defect. Perfection tak semua orang boleh kata kita, nobody is perfect, tapi kita always kaizen, continuous improvement untuk mencapai apa yang kita sasarkan. Sebab dari segi orang Jepun dia ada quality assurance ataupun dia gunakan konsep PDCA, plan to check action. Ini semua konsep-konsep yang mana membantu kepada mereka mencapai zero defect atau kecacatan sifat. Jadinya balik pada Mokuteki itu, kalau kita tak ada asas misi matlamat yang jelas, kita tak akan capai apa-apa. Hari ini kita harus bukan sahaja ada warisan negara, tetapi setiap orang, setiap individu harus mempunyai misi yang jelas untuk pencapaian masing-masing. Dan saya bukanlah nak mengagungkan Jepun, tapi saya melihat Islam dalam Jepun. Islam values tu dah ada dalam orang Jepun. Yang ada pada kita, I do not know why kita tak boleh be as good. Betul tu. Kalau kita tengok nilai-nilai dia tadi, dalam Al-Quran pun dah ada tu. Ada. Kita nak terapkan nilai tu. Bila saya buat buku 27 tertib mazhab bahasa Jepun ni kan, buku saya ni saya rasa saya tunjuk pada ustaz-ustaz. Dia baca tema buku saya, banyak hadis, dalil dan hadis boleh keluar daripada apa yang saya tulis. Ada kat situ tu? Boleh angkat sikit? Kalau ada kat situ. Kita tunjuk pada penonton tu. Mungkin depan ni ada yang berminat untuk cari lah mazhab bisnes Jepun. 27 tertib mazhabnya Jepun. Baik. InsyaAllah. Boleh dapatkan di mana tu? Di pasaran ini dekat Go Shop pun dia jual. Go Shop pun ada. Go Shop pun dia jual. Ada kedai-kedai buku online pun ada. Betul-betul. Asyik order kuali je tu kan. Baik Datuk. Kita pun dah sampai ke penghujung rancangan kita Datuk. Saya nak ambil kesempatan nak mengucapkan mewakili Ailid, mewakili Ketua Kemarah dan juga semua kepimpinan, nak merakamkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Haji Zulkifli Abdul Malik. Satu perkongsian yang kami kira sangat-sangat bermanfaat. Banyak kalau nak kira kecatit, saya catit memang banyak tu. Soalan pun banyak. Saya minta maaf kepada penonton-penonton yang tanya soalan. Mungkin lepas ni tu kita akan ada sesi yang kedua. Boleh tak? InsyaAllah. Mungkin ada kata-kata terakhir tu untuk kepada para penonton kita yang lebih kurang dalam, saya jangka tidak kurang 500 orang sedang menonton tu. Alhamdulillah. Sebab satu kamera tu sampai 60 orang dalam dewan. Untuk makluman Datuk juga, daripada Jabatan Pelajaran Negeri pun ada yang tengah live sekarang. Alhamdulillah. Okey tu, kata-kata akhir untuk mereka. Yalah, bersempena dengan Bulan Merdeka ni kan, saya menyeru pada saya sendiri dan semua orang lah, elok-eloklah kita tanya diri kita,
adakah kita telah merdeka dari segi sikap? We really adakah kita ni seorang anak yang terbaik untuk ibu bapa kita? Adakah kita ni ibu bapa yang terbaik untuk anak-anak kita? Adakah kita yang terbaik untuk pasangan kita dan juga masyarakat kita? So janganlah kita melawan kemerdekaan sekadar sebuah negara, tapi merdekakanlah diri kita melalui sikap yang baik. Mana tahu kita insya-Allah kita dipermudahkan Allah dalam mencapai apa saja matlamat hidup kita, insya-Allah. Itulah kata-kata saya tadi, insya-Allah. Terima kasih banyak Datuk. Jadi saya akhiri perbualan kita, bual bicara kita dengan pantun. Tadi saya mula dengan pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya tumpang cuci kain. Kalau ada umur yang panjang Datuk, next time see you again. Wow. Sekian Datuk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Baik. Music. Terima kasih banyak kepada pendengar-pendengar sahabat-sahabat yang sekian daripada tadi. Kalau Dewan tu penuh lah, kalau ada lagi. Milik kita bersama, amanah bangsa junjung selamanya. Abadikanlah jiwa dan ragamu, teguh sinar cahaya